Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya Abu Yamin bin Khamis, saya pakar untuk pembedahan jantung dengan baru-baru. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang perkembangan terbaru dalam arena rawatan untuk pesakit-pesakit jantung. Isu pertama yang selalu kita kena pasti adalah apa jenis penyakit jantung. Paling kerap sekali adalah masalah coronary yang tersumbat. Iaitu coronary ini adalah nama kepada salur darah jantung. Dan dalam coronary yang tersumbat ini memang ada pilihan dalam rawatan yang disediakan. Tetapi bukan semua pesakit boleh mendapat satu jenis rawatan sahaja. Ada pesakit yang sesuai untuk digunakan spring ataupun dimasukkan wire untuk dibuka salur darah. Tetapi pada kes-kes yang lebih rumit, pesakit akan mendapat manfaat melalui pembedahan. Bezanya bila kita sebut tentang pembedahan ataupun pembedahan coronary artery bypass, pintasan coronary ini, ia satu yang cukup menakutkan. Kerana pesakit selalu membayangkan luka yang besar di dada dan akan mengambil masa yang lama untuk pulih di hospital. Seterusnya selalu diberikan cuti sakit yang sampai 2 bulan ke 3 bulan sebelum boleh pulang ke tempat kerja. Telah timbul satu kaedah pembedahan di mana kita dapat memberikan hasil yang sama baik seperti pembedahan pintasan coronary yang dibuat secara konvensional. Jadi kaedah yang kita perkenalkan kita panggil kaedah minimal invasive ataupun luka kecil, di mana kita melakukan potongan pada isi pada dada tanpa membabitkan kecederaan kepada tulang dada itu sendiri. Jadi tempoh pemulihan pada isi yang kita lakukan selalunya hanya mengambil masa antara 2 minggu dan maksimum ke 3 minggu. Dan apabila luka-luka ini pulih dengan hasil pembedahan yang sama, pesakit sudah boleh pulang dan balik bekerja seperti biasa. Kaedah ini mula diperkenalkan sekitar 10 tahun lalu di Amerika dan cuma mula diperkembangkan lagi setelah mendapat tempat di Eropah dan juga di Jepun. Di negara kita ini telah diperkenalkan sekitar 4 tahun lalu dan buat masa sekarang ianya ada dilakukan di sekitar 4 buah tempat pembedahan dan hanya di kalangan beberapa orang pakar bedah yang memahirkan diri untuk melakukan pembedahan ini. Ianya kita lazimnya membuat potongan sekitar 8 cm di bawah bahagian tepi dada kiri, dan ketika dibuat pembedahan itu kita tidak merehatkan jantung seperti kaedah konvensional. Ianya dilakukan menggunakan peralatan yang khas supaya kita dapat melakukan sambungan salur darah kepada jantung yang masih berdegup dalam keadaan yang lebih terkawal. Yang baiknya dalam kaedah ini, ia membolehkan pesakit merasa selesa selepas pembedahan dan lazimnya dia tidak membabitkan pendarahan yang banyak kerana ianya tidak memerlukan jumlah ubat cair darah yang terlalu tinggi, dan kemampuan jantung untuk berdegup dipertahankan dengan baik tanpa ada kesan samping daripada ubat. Malah risiko untuk pesakit mengalami komplikasi ketika pembedahan jantung juga dapat dikurangkan kerana kita tidak menggunakan mesin bantuan seperti hadlang mesin ketika prosedur ini. Lazimnya kita akan mengambil urat darah daripada dalam dada, iaitu salur darah internal mammary artery, dan juga salur darah daripada tangan ataupun daripada peha. Sekiranya kita perlu melakukan pintasan lebih daripada 2 tempat, kita akan mengambil lebih banyak graft ataupun salur darah untuk dipakai ketika sambungan. Dan selepas operasi yang mengambil masa sekitar 3 ke 4 jam, ianya selalunya pesakit akan lebih mudah untuk sedar kerana suhu badan pesakit dikekalkan semasa pembedahan berbanding kaedah konvensional. Pada hari yang kedua dan ketiga, pada masa sekarang saya sudah boleh bergerak hampir seperti biasa dan mereka memerlukan sedikit bantuan daripada fisioterapi untuk mendapatkan proses pemulihan yang optimal supaya pergerakan ayunan tangan dapat mencapai tahap yang seperti mana sebelum operasi. Turun. Okey, turun tangan dua-dua. Alright, that's good. Dan jangka masa yang diperlukan adalah sangat pendek.
Jadi secara umum saya rasa kaedah pembedahan ini adalah satu discovery ataupun pencapaian yang terbaik yang kita dapat, kerana ianya satu kaedah pembedahan yang terbukti membantu memberikan kesan yang baik pada jangka panjang untuk tempoh pemulihan yang lebih pendek berbanding kaedah-kaedah yang terdahulu.